InsyaAllah kita sambung muka surat 77. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa hadana 'ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tatan Kuasa Masjid dan juga ahli jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita dipertemukan oleh Allah pada malam ini dalam suatu pertemuan yang telah dijanjikan untuk kita bertemu di rumah Allah, di masjid. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkatan umur kepada kita, dan sentiasa Allah memelihara kita. Dan kita bersyukur kerana masih kita diberikan peluang dan kesempatan untuk kita beramal dan terus kita beramal. Kerana dengan amal yang soleh yang akan menjadi penyelamat, yang akan bersama-sama dengan kita di saat kita akan bertemu dengan Allah kelak di hari akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah kita sambung dalam satu faslun, satu bab. Lazimkan olehmu, maknanya kita kena membiasakan diri kita dengan memelihara, menjaga di atas berzikir dan berdoa. Biasa kita zikir, kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikrul rasul. Kita ingat akan Rasul dan kita mengingati akan diri kita sendiri. Maknanya kita sekarang ni berada dalam majlis-majlis zikir. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, majlis zikir. Dia memberi manfaat. Baik itu disebut dalam Al-Quran, fazakir fa innama anta muzakkir. Berilah peringatan kerana kamu adalah orang biasa memberikan peringatan. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samping kita zikir dengan lidah kita dan kita doa, banyakkan berdoa. Setiap kali kita solat, maka kita berdoa sebenarnya. Dengan Fatihah yang kita baca adalah kita berdoa. Antaranya kita minta supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Setiap kali kita sembahyang, kita baca surah Al-Fatihah, kita minta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan petunjuk, hidayah, yang Kau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada siapa? Kepada mereka yang terdahulu yang telah Engkau beri nikmat. Juga kita minta supaya kita dijauhkan daripada jalan sesat, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa ketika kita membaca doa iftitah walaupun sunat, tapi itu doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahyang kita, ibadat kita, hidup dan mati kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita nak hidup dalam keadaan beriman, kita nak mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan kau mati melainkan dalam keadaan kita serahkan diri kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan warid, dan warid makna kita kata zikir-zikir yang menjadi amalan kita. Setiap hari kita berwirid daripada Rasulullah sallam, pada mengiringi sembahyang. Jangan lepas sembahyang dah jadi satu trend hari ni. Ada yang dianggap Nabi tak buat sembahyang berwirid ramai-ramai. Jadi dia anggap ini benda yang bid'ah sahaja. Dia ada-adakan. Jadi benda itu sesat sebab tak ikut amalan Nabi. Maka assalamualaikum, dia belah. Maknanya, adakah dia balik tu dia akan berwirid? Sebab Nabi katanya berwirid, berzikir bersendirian. Tak ada macam kita ni. Kita ni habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Kita berwirid sepanjang sampailah kita berzikir dengan kita menyebut subhanallah, tasbih kita, kita sebut tahmid alhamdulillah, takbir kita Allahu akbar. Jadi itu merupakan susunan wirid-wirid. Adakah dengan kita membaca wirid-wirid ini satu benda yang salah, yang menyebabkan kita akan tergolong ahli bid'ah, akan masuk neraka Allah? Sebab setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu akan masuk neraka. Satu benda yang tak betul, tuan-tuan. Benda yang sangat kita kata menyebabkan umat Islam menjadi semakin berpecah. Kerana apa? Kerana masalah-masalah furuk, masalah-masalah yang kita anggap benda ni mendatangkan satu dosa yang boleh menyebabkan kita akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah disebut sebagai wirid-wirid selepas kita solat, mengiringi sembahyang, dan pada ketika pagi dan petang. Itu Nabi juga waktu awal-awalnya Nabi dah minta doa agar tidak melakukan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Bila pagi saja Nabi baca doa, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Waktu petangnya Nabi baca lagi, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Maknanya itulah amalan-amalan yang menjadikan doa-doa masyhur, yang mana jadi amalan kita. Baca. Jadi disusun oleh para ulama-ulama. Disusun, jadilah kita kata zikir maksurat. Itu disusun oleh, itu adalah amalan zikir Nabi yang diambil dari hadis Nabi, kemudian disusun supaya nampak lebih kemas dan teratur. Jadi kita bacalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, sampai habis. Jadi amalan. Kita ingat Allah, insya-Allah Allah ingat kita. Kita banyak berdoa kepada Allah, Allah suka mereka yang sentiasa berdoa, dan insya-Allah siapa yang banyak berdoa, maka Allah akan menerima dan memakbulkan doa. Sebab Allah sangat kasih kepada mereka yang meminta. Kita kalau orang minta-minta kita cuak. Kita manusia. Hari ni mari dah minta, esok mari lagi minta, esok mari lagi minta. Lah kita bengang Lah dia mari Assalamualaikum. Kita buat duk ya. Duk dalam rumah buat tak tahu. Ni datang ni mesti nak minta lagi apa benda lagi. Malah dah bagi beras dah. Mari dulu bagi duit. Ni nak mari lagi minta. Kadang tuan-tuan kita offer lah kan. Ni pokok pelam ni siapa nak apa tu, kalau nak makan ambil lah kan. Main dengan Hindu tuan-tuan, Allah. Bila kita bagi peluang sekali, setiap hari dia mari kutip dengan bakul-bakul sekali. Dia passion tu. Ada hak jiran pun kata, ustaz, kami pun teringin juga ustaz, balas dia. Kadang kita offer sekali lah, kita ambil lah kan, bagi ingat orang lain, sama je jiran lain kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya ada pokok belam, saya pindah dah.
Pokok tu kira kata tepi depan rumah kan. Kata, kalau ada buah ambil lah. Tak berhenti buah tuan-tuan. Pelang cokonan. Tak berhenti. Oi, dia kata ustaz kalau pindah dah ke tak berhenti buah. Dia kata saya niat dah. Kata buah tu siapa nak ambil lah. Kan? Jadi mungkin sebab itu Allah bagi rezeki. Kan? Jadi bila rumah tu anak saya dah duduk, dia kurang dah. Buah dia tak banyak. Ada jugalah tapi tak banyak. Tak macam dulu. Tak berhenti. Sampai orang jiran dia heran. Dia kata ustaz ni ada petua-petua kot. Saya kata tak ada apa. Kan? Kita niat kita sedekah. Kan? Itulah tuan-tuan. Hebat. Kalau kita buat baik, insya-Allah Allah juga akan berbuat baik kepada kita. Kita banyak minta kepada Allah, insya-Allah permintaan kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sembang dengan seorang kan. Dia mai rumah sembang lah tentang dia nak pergi umrah apa semua kan. Itulah dia kata kadang-kadang macam-macam kan cabaran tu. Kan. Kita doalah. Kata kalau kita dah memang berniat nak pergi haji nak pergi umrah, jangan tangguh-tangguh lagi. Sebab bila tangguh-tangguh lagi kita kata nantilah. Pencen nantilah. Memang payah tuan-tuan. Ada seorang tu dia duduk satu kondo, dah siap nak pergi haji dah, dah nama dah ada dah, naik dah nama. Tapi dia boleh cancel tuan-tuan. Pasal apa? Sebab jiran dia duduk tingkat bawah, dia mengidap satu penyakit yang memerlukan kepada pembedahan. Doktor bagi tahu kalau tak bedah memang tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Innalillah lah. Tapi kalau buat pembedahan dia kata mungkin dia boleh diselamatkan lagi. Kos dia 30-40 ribu. Bincanglah suami isteri macam mana kita cancel kot, nak tolong jiran ni. Tak apalah duit tu kita bagi gunalah untuk kos pembedahan. Jadi buat kita kata pembincangan, akhirnya setujulah. Tangguhlah. Dia kata kalau ada rezeki kita tolong orang, insya-Allah nanti kot Allah buka lagi ruang, Allah buka peluang kita boleh pergi haji. Sebab Allah berkehendak, Allah boleh beri pada siapa yang Allah kehendaki. Kita kena yakin. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Buatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Bagi duit tuan-tuan. Cancel. Bagi tahu dekat kamu haji, kami cancel. Tapi kami tangguh lagi lah. Nanti cari duit lain. Jumpa doktor, bagi tahu nak doktor, guna duit ni untuk kos pembedahan jiran kami ni. Doktor pun menung. Dia kata sungguh kan ni? Sungguh doktor. Ni nak pergi haji tak apa, kami ada rezeki kemudian. Tapi memang kami berniat untuk pergi haji. Selesai tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tahun depan nak masukkan duit balik. Buka balik, tengok balik akaun haji dia. Tengok, ada duit, cukup. Ada orang masukkan duit. Siapa yang masukkan duit dalam akaun dia tak tahu. Ini hebat tuan-tuan. Orang yang yakin saja yang boleh. Dia yakin tuan-tuan Allah akan ganti balik. Apa kata Allah ganti dalam bentuk yang macam-macam. Mungkin rezeki bukan dalam bentuk duit, tapi bentuk sehat. Sehat dia, seronok. Beribadat seronok. Itu rezeki dia. Sembang dengan Ustaz Zakaria sakit kan. Tak pakai tiup dah. Dia kata tak guna kalau duit banyak. Dia kata guna sakit tak boleh buat apa dah. Dulu sehat boleh mengajak sana mengajak sini. Sehat. Allah beri nikmat sehat. Bila Allah tarik nikmat sehat, sakit. Duit banyak pun tak guna dah. Jadi sebab itu kita ambil sebagai suatu iktibar dan pengajaran. Rezeki kita insya-Allah masing-masing Allah bagi. Sebab itu Allah ganti balik dengan suatu benda yang kita tak sangka-sangka. Allah ganti balik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kan? Bila kita dengar ayat Quran ni, kita faham. Takwa, orang taat ni, takwa ni, siapa yang bertakwa saja, Allah bagi dia jalan keluar. Dia hidup dia tidak akan sempit, tidak akan susah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah bagi rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Baik itu saya katakan bukan maksud Allah ganti dengan duit balik. Allah ganti dengan sehat. Allah beri kita nikmat. Ada je masa kita banyak untuk agama. Ada orang masa untuk agama tidak ada. Sempit rasa ruang untuk datang ke masjid pun tak ada kesempatan. Kerana sibuk dengan urusan dunia. Maknanya tak ada rezeki dia untuk datang berjemaah ke masjid.
Kita ni Allah beri rezeki datang ke masjid tiap-tiap waktu solat ada kita. Maghrib, isyak, subuh, insya-Allah, alhamdulillah. Mana rezeki Allah bagi. Bukannya sikit pula pahala kita dapat. Allah bagi rezeki pula kita boleh duduk pula dalam majlis ilmu yang Nabi sebut raudhah. Taman syurga. Ini Nabi sebut. Orang lain tak ada kesempatan. Kita Allah bagi rezeki. Ada orang lain mungkin ada urusan. Dia nak berniaga kan. Dia dalam semayang sekejap. Lepas tu dia nak pergi berniaga. Ataupun dia ada urusan nak pergi tempat lain. Sebab itu disebut. Dan ketika pagi dan petang. Dan ketika tidur dan jaga. Orang ingat Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka sentiasa ingat Allah ketika mana mereka berdiri qiyamah wa qu'uda, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, ketika mana mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Was samaa binaa, kami jadikan langit sebagai binaan. Mana ada tiang? Tak ada tiang tuan-tuan, tapi bagaimana dibina langit ni tak runtuh pun. Langit yang jadi payung ni tidak ada tiangnya, tapi bagaimana binaan Allah. Allah sebut was-samaa binaa. Dan Allah turunkan pula hujan pada langit dalam bentuk hujan itu turun di tempat-tempat yang dituju. Kalau kata disimbah pada atas, mungkin bumi ni kecil tuan-tuan, apalagi bandar Taiping ni kecil sangat. Kalau curah daripada atas tu boleh kata, bukan kata semua kawasan negeri ni turun hujan, tapi tak dituju-tuju. Batu Empat hujan lebat bukan main, sampai dekat tu Kemunting tak hujan. Seolah-olah ada yang menguruskan air yang turun tadi, hujan di kawasan Sungai Kelung, Batu Empat sampai Batu Empat, naik ke atas ke Taiping tak hujan. Taiping lebat hujan, tapi di sebelah Kemunting tak hujan. Was-samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a. Kami turunkan hujan itu rezeki, kata Allah, sebagai rezeki. Ni taman cuaca dah sebut ni. Taman cuaca ni kita, mereka pakar lah kan, saintifik kan, kita boleh percayalah. Walaupun tak 100% akan berlaku satu, kita kata banjir besar, pertemuan angin monsun dan air pasang besar, menyebabkan dengan hujan turun lebat dan sebagainya, mungkin banjir pada penghujung Oktober dan juga November akan datang. Siap sedialah tuan-tuan. Tapi kita alhamdulillah dekat Taiping ni rasa tak pernah lagi ikut kan. Berpindah randah kita kan, banjir besar berlaku, hujan turun boleh kerap lah dekat Taiping. Tapi tempat lain tuan-tuan, tapi tak mustahil ada tempat tak pernah banjir jadi banjir. Saya pergi Kuala Krai tuan-tuan. Kuala Krai, sekolah 3 tingkat, hak tingkat 4 tingkat, hak tingkat 3 tu air naik sampai tingkat 3 tuan-tuan baik. Tuan-tuan tengok sekolah yang tu, sekolah teknik tu 3 tingkat kan 4 tingkat, air tu naik sampai tingkat 3. Agak apa dalam tu tuan-tuan, dalam tu main dekat Kuala Krai. Dia kata, ui, tu dia air kan. Jadi kita tak biasa tengok banjir. Yang kita seronok, oh banjir seronok kan. Boleh tangkap ikan apa tuan-tuan. Main dengan air yang deras ni bahaya kan. Dan tidur dan jaga, kita ingat Allah hingga kepada lain daripada demikian itu, daripada berapa waktu dan berapa kelakuan yang bergilir-gilir, maka tidak menjadikan sunnah bagi akan dia oleh Rasulullah SAW bagi umat, melainkan bahawa adalah ia sebab bagi mereka itu pada dapat kemenangan dengan kebajikan dan kelepasan pada kejahatan, yang jatuh keduanya pada demikian itu waktu dan kelakuan. Maknanya kita gunakan waktu dan masa yang ada ini untuk kita sentiasa mengingati Allah. Jangan kita abaikan walaupun satu detik sekalipun. Kita ingat Allah. Pokoknya kita ingatlah 5 perkara. 5 perkara kita ingat setiap hari. Masa kita sehat, sebelum kita sakit. Berapa orang dah kan? Haji Zaini kita mana? Sakit.
Sakit tuan-tuan. Kawan baik saya kan. Saya ziarah lah hari tu. Saya tak larang ustaz, makan pun tak boleh. Kan? Kawan baik betul. Saya khusus sekali ambil kos kaunseling sama, duduk kat belajar. Kan? Tak sangka lah kan. Saya tak tahu dah kalau ada rezeki panjang umur lagi. Kan? Kemudian badan kukuh tuan-tuan. Sampai doktor pun suruh balik lah. Meninggal lah tu depan masjid tu Haji Basri. Kan? Kami kerja sekali tuan-tuan. Kan? Jadi Allah nak ambil tu bila masa Allah boleh ambil sihat kita. Sakit. Bila sakit Allah kafarahkan dosa-dosa kita. Bila Allah kafarahkan dosa kita, maka Allah permudahkan kita. Maknanya ketika hidup Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita menghadapi berbagai-bagai kesusahan dan sebagainya. Bukan maknanya Allah benci, bukan maknanya Allah nak menyakiti akan hambanya, tapi Allah nak mengkafarahkan mungkin dosa-dosa kita. Bila mana kita mati bersih tuan-tuan. Ada orang badan besar tuan-tuan. Saya ingat dekat 100 kg, dekat 80-90 kg. Tapi bila angkat jenazah lepas solat, pegang, angkat untuk bawa naik ke kereta jenazah, rasa macam 40 kg. Ringan. Badan besar tapi ringan. Mana Allah tunjuklah tu. Mana orang yang baik, walaupun dia dari segi jasad dia tu kita tengok, ni mesti mau 6 orang ni angkat ni. Dan ada yang badan kecil, cicak kobeng ya tuan-tuan. Yang badan saya ni kecil, kemetot, cannot. Tapi 6 orang angkat. Daripada van jenazah nak bawa pula tu. Di tengah-tengah pula tu. Dia punya kubur dia, liang lahat dia untuk kita kebumikan. Nak kena angkat pula, nak bawa, kereta tak boleh masuk. Oh, berat tuan-tuan, sakit pinggang. Kita boleh bayang, badan kita ingat dalam 45 kg ya. Tapi berat dia. Itulah Allah nak tunjuk di saat kita bertemu dengan Allah, di saat kita menghadap Allah, ketika itu Allah tunjukkan pada kita yang hidup, kita akan ambil ibrah lah, pengajaran. Tambah orang yang biasa urus jenazah ni, cuma dia tak mau cerita ya tuan. Kita sembang, baru dia cerita begini. Pengalaman dia lah. Saya sekarang suka sembang. Tapi kita tak mau cerita lah siapa-siapa. Cuma kita nak ambil ibrah lah. Kita begini. Jadi wallahu alam tuan-tuan. Kita ingat Allah banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan biasa ingat kita di saat kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barang siapa yang mengosongkan ia akan dia. Dan kemudian daripada itu mengenai akan dia oleh yang dibenci akan dia, atau yang dinding antaranya dan antara mahbubnya, orang yang dikasihi, maka tiada mencela ia melainkan akan dirinya. Ni dia tuan-tuan. Sebab itu kita nak benci orang ni, jangan benci. Kita kata sampaikan aku ni 7 keturunan. Aku ni benci, selama-lamanya aku benci, tak suka lah dia ni. Tak boleh. Maknanya jangan kita, kebencian kita itu sehingga kita kata melampaui. Maknanya kita benci seadanya sahaja. Kita kasih pun seadanya. Tak boleh kita terlampau sangat sampai kita taksub, sampaikan dia buat tak betul pun kita rasa betul. Itu dah kira melampau. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata ahbib habibaka haunan ma asa ayakunu baridaka yaumamma wa abrid baridaka haunan ma asa ayakunu habibaka yaumamma. Kasihlah kamu kepada seorang itu seadanya, jangan lebih-lebih. Mungkin satu masa nanti dia akan jadi musuh kepada kamu. Ini Nabi bagi peringatan. Wa abrid baridaka haunan, dan bencilah kamu kepada seseorang itu seadanya saja. Wa abrid baridaka haunan ma asa yakunu habibaka yauman ma. Mungkin satu masa nanti dia akan jadi dia akan membela kamu. Dia akan menjadi penolong kamu. Dia akan bersama dengan kamu walaupun kamu benci, sebenci-benci. Itu ketika mana Wahsy jumpa dengan Rasulullah. Ketika nama Wahsy tergantung dekat kelambu Kaabah. Ketika Fathu Makkah, setelah Nabi berjaya menawan kota Mekah semula, yang pada ketika itu terdapat 10 nama yang tergantung nama mereka dekat kelambu Kaabah, dan Nabi memberitahu siapa di antara kalian yang bertemu dengan mereka ini, maka darah mereka halal.
mereka boleh dibunuh kerana dosa mereka. Antara nama yang tercatat ataupun tertulis itu dekat kelambu Kaabah ialah Wahsy. Siapa Wahsy? Pembunuh Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi, dalam peperangan Uhud, yang diupah oleh Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Dia tombak Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang Nabi paling kasih. Hamzah. Gugurlah Hamzah. Bukan setakat dia bunuh begitu sahaja, maka dibelah dada. Dikoyak dada Sayyidina Hamzah. Dia rentap akan hatinya, empedunya. Dikerat kedua tangannya dan potong kakinya. Mata dicungkil, telinganya dipotong. Bayangkan betapa tragisnya kematian bapa saudara Nabi, sehingga Nabi tak sanggup nak tengok jasad bapa saudaranya diperlakukan sedemikian. 100 tahun lebih ketika berlaku banjir besar dekat medan Uhud yang membongkar segala makam-makam syuhada. Sebahagian terkeluar dan nampak jasad. Antara dikenal pasti ialah tu jasad, di mana jasad itu terbelah dadanya, matanya dicungkil, telinga dipotong, kaki dipotong, maka jelas inilah mayat syuhada Sayyidina Hamzah. Sebab mayat itu masih sempurna, elok lagi. 1 tahun. Darah masih mengalir. Masih utuh lagi mayat tadi. Itulah yang Nabi tak boleh bayangkan. Wahsy jumpa dengan Rasulullah. Wahsy kata, Ya Muhammad, adakah engkau memaafkan aku? Dan adakah Allah mengampunkan sekiranya aku memeluk Islam? Dia nak masuk Islam. Nabi ni bukan macam kita, tuan-tuan. Walaupun dia paling sedih bila Wahsy datang. Kita kalau tengok orang macam ni, tak bagi can dah, tuan-tuan. Memang kita bagi kita lah, kan? Ingat tak? Tu, dulu hang buat apa kat aku? Pada kita punya ahli keluarga kita. Kita ungkit balik. Ataupun kita baca pantun, ada ubi, ada batas. Kita dendam, tuan-tuan. Tapi Nabi, dia kata, aku maafkan kamu. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Tapi aku tak mau tengok muka kamu, wahai Wahsy. Sebab bila aku tengok wajah kamu, aku teringat wajah bapa saudaraku yang kamu bunuh. Betapa luluhnya hati Wahsy. Walaupun diterima sebagai seorang Islam, tapi Nabi tak nak tengok muka dia. Maka dia bertekad untuk menebus balik dosanya dengan mengambil peluang. Kalau ada orang yang paling jahat, maka dia akan bunuh. Sebagaimana dia membunuh orang yang paling baik, yakni Sayyidina Hamzah, supaya boleh mengembirakan Rasulullah. Terbukti dalam peperangan Yamamah. Bagaimana seorang lelaki mengaku diri sebagai Nabi, yang nama dia Musallamah Kazab. Maka siapa yang bunuh dia? Wahsy dah. Supaya Nabi gembira bahawa dia berjaya membunuh orang yang paling jahat, yang mengaku sebagai Nabi, iaitu Musallamah Kazab. Ini kita tangkap, kan? Orang yang dulu begitu begini, tapi kesudahannya membela Rasulullah. Seperti Abu Sufyan ni yang Nabi sebut, siapa di antara kalian yang bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan, dia selamat. Walaupun dia ketua musyrikin. Ketika Nabi sampai ke Mekah bersama dengan umat Islam nak mengerjakan haji, ketika itu Abu Sufyan dan juga orang musyrikin pakat rasa gerun, mereka lari di sebalik bukit. Mereka bersembunyi. Lalu Nabi menyatakan dengan suara yang kuat, Nabi kata, siapa yang berada dalam rumah-rumah ibadat masing-masing, di rumah-rumah berhala, maka dia akan selamat. Siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Apa perasaan Abu Sufyan bila dia seolah-olah diberikan penghormatan, sedangkan ini bapa musyrikin, ketua? Tentu dia rasa, lepas daripada Nabi selesai menunaikan ibadatnya, kemudian Abu Sufyan datang menyatakan keislaman, yang menimbulkan rasa curiga di kalangan para sahabat Nabi, yang pada ketika itu mereka kata, ini saja-saja ya kot, nak selamatkan diri. Tapi terbukti dalam peperangan
Hunain. Peperangan Hunain berlaku selepas Fathu Makkah. Dan peperangan Hunain ini, tentera Islam melebihi tentera musyrikin. Satu-satunya peperangan yang orang Islam, tenteranya lebih ramai daripada tentera orang kafir. Perang Hunain. Sebab ketika itu, orang-orang Mekah banyak yang masuk Islam. Yang Allah sebut dalam Quran, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan kamu lihat bagaimana mereka masuk Islam berduyun-duyun. Menyebabkan timbul rasa seronok di kalangan tentera Islam. Ketika itu, tuan-tuan, orang Islam kata apa? Kita sikit pun kita menang. Perang Badar 313 orang boleh kalah orang musyrikin 1000. Perang pada Ahzab lagi banyak tentera musyrikin. Ini kita lebih ramai. Tentulah mudah timbul rasa mereka tak bergantung kepada Allah. Mereka bergantung kepada bilangan tentera Islam yang lebih ramai daripada tentera musuh. Yang ketiga itulah Allah uji, tuan-tuan. Tentera-tentera Hawazin ini, yang mereka perangi ini, mereka adalah ahli panah yang cekap. Mereka ahli panah. Kita kata macam penembak tepat ni. Orang Islam tak baca rupanya. Mereka berdepan dengan puak Hawazin. Puak Hawazin ni, puak yang mahir menggunakan panah. Mereka serang dalam keadaan orang Islam tak bersedia, yang menyebabkan bertempiaran orang Islam lari. Bila mereka serang secara tiba-tiba, yang menyebabkan mereka meninggalkan jasad Nabi SAW. Mereka tinggalkan Nabi. Siapa yang pegang tali kuda Nabi, tuan-tuan? Ni kita baca sejarah fiqh sirah. Siapa yang pegang kaki ni? Dia tak lepaskan. Ni tali kuda Nabi. Abu Sufyan lah. Tu yang bapa kafir tu, yang masuk Islam. Orang lain sepakat lari, tinggalkan Rasulullah. Abu Sufyan tak lari. Dia pegang tali kuda Nabi. Dia kata, wahai tentera-tentera Islam, di manakah kamu berada? Adakah kamu nak meninggalkan Rasulullah? Adakah kamu nak membiarkan Rasulullah dalam keadaan sebegini? Dia menjerit sekuat hati. Dan Nabi juga ketika itu menyeru. Nabi tak sebut nama dah. Nabi tak sebut, wahai sahabat-sahabatku. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, ya hamba Allah. Wahai hamba-hamba Allah, kembalilah kamu. Susunlah saf bersama-sama. Nabi sebut, wahai hamba-hamba Allah. Barulah para sahabat, mereka merasa bersalah meninggalkan Nabi. Mereka terus berkumpul balik. Itu Abu Sufyan. Banyak lagi, tuan-tuan. Sebab itu saya kata, kita benci seadanya. Islam dia tidak bermusuh untuk selama-lamanya. Ada ketika dia musuh, dia jadi sahabat. Biasa. Ada ketikanya dia bersahabat baik, tapi seadanya. Jangan lebih-lebih. Kerana suatu masa dia akan menjadi musuh pula. Itulah kehidupan manusia. Sebab manusia ni ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada nafsu. Barang siapa hendak beramal dengan barang yang kami sebut akan dia, yang kami sebut akan dia, maka lazimkan atasnya dengan matlaah kitab. Itu dia, kita kena banyak kita matlaah kitab. Azkar, kitab-kitab yang boleh memberi peringatan kepada kita. Bagi Imam Nawawi, ni pengarang kitab. Kena banyak kita berguru, membaca kitab-kitab. Sebab ilmu kita ni sedikit, tuan-tuan. Kita mengaji sampai PhD pun, kita mengkaji kitab-kitab lama yang ditulis oleh para ulama-ulama. Tidak ada lagi orang sekarang boleh buat kitab macam mana orang dulu. Yang kita sebut kitab turas, kitab-kitab kuning ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan suruh ustaz yang balik Mesir, Azhar, mengaji apa semua, dia tak baca dah kitab-kitab lama ni, dia baca kitab-kitab moden ni. Sebab dia susah nak baca. Ni kitab macam ni, tuan-tuan. Bahasa dia berbelit-belit. Bahasa dia, kalau kita pakai baca aja. Baila paning sunnatun birabbikum. Tu balik Mesir tu. Sunnatun birabbikum. Dia kata, apa benda ni? Surah apa tak sebut ayat. Lala dia pun tak faham. Anak murid pun lagi tak faham. Baik tu dia main, Ustaz, ni apa tu? Baila paning sunnatun birabbikum. Yang ni bukan ayat Quran. Bayalam alif bila, panun ngah bila pening, sin nun ta marbutah sunat. Sin nun ta marbutah sunat. Bila pening sunat berbekam. Tu maksud dia.
Bila pening sunat berbekam, bukan bila paning sunnatun bi rabbikum. Apa nama bila tak jumpa tak faham. Saya bawa rombongan tarbawi dekat Mesir, tuan-tuan. Ada seorang ustaz. Dia kata haram makan keladi. Haram makan keladi. Pakak bising dalam bahang. Kita duduk depan. Mereka duduk bising kat belakang. Ustaz tu kata tak boleh, kita haram makan keladi. Mereka pergi tanya saya. Dia kata, Ustaz. Lama ni kita menterdarah keladi. Haram pun, dia kata. Saya kata, apa saya bawa pula? Tu ada kitabnya. Ada kitab, tuan-tuan. Bukan tak ada kitab, ada kitab. Mana kitab dia? Tunjuk. Rupanya haram makan keldai. Bukan keladi. Selama ni kita duk balas keladi buat sayur, haram kan. Haramkan makan keldai. Itu yang tulis dalam kitab tu. Dia kata tak boleh makan keldai. Jadi tuan-tuan kadang-kadang payah kan. Bulu rom apa? Mana ada bulu rom? Bulu Roma. Dia tulis ra wa mim tu panjang tu, bukan mim alif. Jawi dulu tuan-tuan. Mereka bila hapus tulisan Jawi lagi teruk, tuan-tuan. Bila kata dia hapuskan tulisan Jawi, dia merugikan anak-anak orang Islam. Tahun 73 kalau tak silap, dia haramkan tulisan Jawi. Ini sayang, tuan-tuan. Sekarang ni baru nak hidupkan balik. Tulisan-tulisan Jawi. Dulu ada seorang abang, nama dia Utusan Melayu. Ada lagi ke? Tak ada dah kot. Utusan Melayu hak Jawi tu. Tak ada dah. Tak ada dah. Banyak orang tak kerti Jawi, tuan-tuan. Jadi itulah kita katakan zaman tok nenek moyang kita dulu menggunakan bahasa tulisan-tulisan Jawi. Dan setengah daripada yang lebih muakkad pada mengiringi segala sembahyang. Yang dituntut muakkad ni, sunat-sunat yang dituntut. Mengiringi segala sembahyang. Dan afdalnya bahawa engkau membaca kemudian pada tiap-tiap fardu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Kita selalu baca kan. Dan engkau baca tasbih 33 kali. Yang tuan-tuan baca tu. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Jadi itulah kita kata yang kita baca tahmid 3 kali dan takbir juga kita baca 33 kali. Jadikan amalan. InsyaAllah tuan-tuan, hati kita akan jadi lembut, hati kita sentiasa bersih bila mana kita banyakkan tasbih, baca tahmid dan kita banyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang bila kita buat kereta, tuan-tuan, bila tengok ada sembok-sembok dekat tepi tu, baguslah tuan-tuan. Ada tulis tu subhanallah, jalan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu kita jumpa pula alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil kita memandu, kita boleh spontan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan engkau sudahi dengan tahlil. Tahlil ni ialah la ilaha illallah. Itu tahlil. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kita sudahi dengan tahlil. Dan kau baca kalimah ini dengan ditambahkan yuhyi wa yumiit, hidup dan juga mati. Sebab kita hidup sekarang, lepas tu kita mati 10 kali. Baca pada engkau melipatkan akan 2 kaki engkau sebelum bahawa engkau berkata-kata. Kemudian kita zikir wirid-wirid lepas solat tadi. Jangan kita sembang. Jangan sembang lagi. Belum habis wirid. Ini baru imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang belakang duk tepuk paha dah. Belum zikir apa. Roti telur. Ajak kawan keluar dah pergi makan tu dekat kedai dekat Sempang tu, Sempang 4. Roti bakak telur goyang. Bagi habislah doa. Habis doa barulah keluar nak mengopi ke nak mengeteh. Ini baru habis salam. Ada satu kumpul geng, tak mahu sebutlah tuan-tuan. Mereka ni memang kaki terdarah lah kita katakan. Dia ada geng dia. Lepas semayang dia mesti ada pot dia. Dia tahu. Sampai dia boleh tahu kat saya, Ustaz, gimana Ustaz? Kami tahu mana sedap, mana tak sedap. Mana nasi lemak sedap, mana nasi lemak tak sedap. Ini nasi lemak dia punya kata sambal dia memang dia masak betul. Dia masak betul.
Kemudian dia punya nasi, dia buah santan. Memang wangi. Dia tahu semua. Tapi itulah, habis semayang, fahamlah, pakat 5 orang balik. Pergi. Melepaklah tuan-tuan. Sembang sampai pukul 9 kadang-kadang bawa balik kan. Dia jadi habit dah. Jadi wirid dulu, baca doa. Kecuali lah kalau tuan-tuan memang ada urusan. Itu pun tak wirid tu baca doa tak apa kan. Kita hari Jumaat kan, kita nak masuk kerja ni kan. Khutbah dah lah panjang. Imam pula baca surah panjang. Habis tu kita tengok time, tak cukup ni. Kita angkat tangan, kita doa, baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, selawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Terus baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Start motor balik. Cukup dah, lengkap dah tuan-tuan. Itu. Tak payah duk baca panjang-panjang kan. Sebab Rabbana atina tu kira merangkumi semua dah. Dunia akhirat dah. Kemudian bersembahyang fajar dan asar, waktu pagi dan juga waktu asar dan maghrib. Dan setengah daripada demikian itu bahawa engkau baca bila berpagi-pagi engkau di awal-awal pagi dan juga waktu petang dengan subhanallah bihamdi 100 kali. Ini bagi orang yang ada waktu, kelapangan, baca subhanallah bihamdi 100 kali. Dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita buat ketika solat tasbih kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Buat itu kita baca dalam munajat. Tapi kalau kita baca sendiri, kita baca cepatlah. Itu juga, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan jadilah olehmu akan wirid. Minta berhentilah setakat ni tuan-tuan, insya-Allah. Saya minta maaflah tuan-tuan, ada program satu lagi dekat surau Simpang Bakti Alpan Isyak. Jadi saya minta nak beredarlah lepas ni tuan-tuan, untuk saya solat di sana. Minta maaflah tuan-tuan ya. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arina haqqan wa arina batilan warzuqna istinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As.